Bukan sahaja Nabi SAW bersama sahabat karib Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari segi tempat daripada Mekah ke Madinah. Bukan tempat sahaja, tapi kita berubah, hijrah daripada perangai buruk kepada perangai baik. Tapi kalau kita perhatikan, ada orang memang suka kekal dengan perangai buruk, kejahatan-kejahatan, dosa, maksiat yang dia lakukan. Kita pun pelik. Ustazah, orang sebelah saya ni tak solat, tapi kenapa rumah makin besar, kereta makin banyak, kenapa harta berganda-ganda? Tengok kepada Fir'aun. Kenapa Fir'aun minta pagi, teringat nak benda satu-satu nikmat tu belah pagi, belum tengah hari Allah bagi dah. Kerana apa? Allah tak sudi nak mendengar suara rintihan daripada Fir'aun. Sebab orang macam Fir'aun melampau. Taghut, buat perkara-perkara yang sangat-sangat melampau hatta mengaku dirinya Tuhan. Di kalangan manusia mutaakhir ini, kita tak dengar lagi ada orang yang bersikap seperti Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Tetapi kadang-kadang menuhankan dirinya. Menuhankan apa? Menuhankan dirinya, rumahnya, pekerjaannya. Hanya kerana pekerjaan, lupa peringatan Allah. Hanya kerana menguruskan rumah tangga, lupa peringatan Allah. Tetapi kita nampak macam senang. Orang lain kena berhenti kerja PKP, dia makin naik pangkat pula. Berhati-hati, kerana inilah azab yang Allah tunjukkan di dunia. Walaupun kita nampak macam nikmat, hati kita cemburu je. Sebenarnya itu bukan nikmat, tetapi itu adalah istidraj. Jadi istidraj ni apa? Dilekakan dia dengan usahanya. Yang konon seperti Qarun, dulu ketika miskinnya minta kepada Musa alaihissalam, doakanlah aku, engkau kan Nabi Allah, doamu kan makbul wahai Musa. Doakan aku supaya aku dapat sedikit kesenangan. Bila didoakan oleh Nabi Musa, bukan sedikit kesenangan. Harta Qarun tu sampai sekarang kita duk cari harta Qarun. Akhirnya kerana kekayaannya makin jauh, makin lupa kepada Allah. Ditegur oleh orang-orang kampung kan, kenapa Qarun jadi macam tu? Bukankah engkau kaya ni disebabkan pertolongan Allah? Tak, sebab aku kerja siang malam. Dia menjadikan usahanya itu sebagai Tuhan segala-galanya. Kalau bukan kudrat keringat aku ni, tu berhati-hati muslimin muslimat dirahmati Allah. Memang orang yang buat dosa ni kadang-kadang macam mudah je jalan hidup dia. Sebab itu tanda Allah sudah tidak beri perhatian kepada dia. Jadi wahai sahabat-sahabat syurgaku yang merasa lepas satu-satu ujian yang Allah beri, itu bukan tanda Allah tak sayang. Tapi cara Allah sayang adalah dengan memberi perhatian. Bagaimana cara Allah memberi perhatian? Allah itu ghaib, bukan macam kita nampak. Kan? Kita nampak jelas nak minta tolong ustazah hulurkan RM10. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, pertolongan Allah tu sebenarnya sangat dekat. Khusus bagi orang yang tak pernah lupakan Allah, yang tak pernah tinggalkan Allah, yang merintih merayu dalam doanya, menangis dalam sujudnya kepada Allah. Orang inilah yang dirindui oleh Allah. Lalu Allah tes keimanan dia dengan boleh tak dia kekal beriman kepada Allah walaupun ujian bertubi-tubi dalam kehidupannya. Sebab tu baru ni Ustazah sengaja tulis Ustazah kata kadang-kadang dalam hidup ni kita merasakan ujian tu macam dah jatuh ditimpa tangga. Ni kalau orang Melayu kata jatuh timpa tangga ni lepas satu-satu lepas satu-satu. Tu bukan tangga saja hempap. Macam shilling pun hempap, macam langit runtuh hempap kita sekali. Tu nak cerita betapa banyak masalah yang dia lalui, ujian yang dia lalui. Maka kita sebut muslimin muslimat dirahmati Allah, tempuh, berdamai dengan takdir, tempuh, barulah insya-Allah kita bertemu dengan hikmah. Kat mana hikmah yang kita ketemui? Patutlah dulu Allah bagi macam ni. Rupanya hari ni kita nampak ini kesan, kita makin sabar, kita makin taat, kita dah bertemu dengan titik takwa, makin takut kepada Allah. Biar tak nampak senang di dunia, tapi minda kita, fikrah kita, hati kita hanya fokus kepada kesenangan di akhirat.
Kerana kita takut azab Allah apabila tiba di akhirat nanti, kita tak boleh minta tolong dengan sesiapa pun. Susah kat dunia, masih boleh minta tolong lagi. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Okay? Kita tengok, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong. Banyak sungguh, tiba-tiba lepas satu-satu. Maka ketika itu mereka diam berputus asa. Sebab tu kan, kalau suka tengok drama-drama Melayu, apa antara yang mereka tunjuk, muslimin muslimat, orang yang buat dosa banyak-banyak, tiba-tiba endingnya nanti dia menyesal. Sebab apa? Mungkin dia bankruptcy, mungkin perniagaannya semua habis, mungkin hartanya sekelip mata hilang, mungkin keluarganya mati, orang tersayang. Kemudian mungkin muslimin muslimat dirahmati Allah, aksiden, lumpuh. Lalu dalam cacatnya itu baru berfikir, tarik satu persatu. Itu azab neraka yang diawalkan di dunia ini. Kita masih boleh minta tolong dengan ramai kesayangan kita. Tapi kalau Allah sengaja biarkan sampai ke tarikh kematian kita, Allah tidak pernah buta. Allah tetap menilai apa sahaja murka Allah yang kita duk selesa buat merasa aman akan dosa itu. Allah tidak pernah duduk diam. Allah akan katakan tak dapat azab kat dunia, dekat akhirat pasti akan engkau diazab. Na'udzubillahi min zalik.